Ringkasan Eksekutif, pada tahun 1997, Secret Recipe ditubuhkan. Dan pada tahun 2000, ia membuka peluang untuk franchise bagi mengembangkan lagi perniagaan. Pada tahun 2001, franchise membuka perniagaan kepada franchise. Terdapat 2 peringkat dalam prosedur franchise, iaitu peringkat pra-pembukaan dan juga peringkat pembukaan sebenar. Franchise menggunakan sistem IBM Point of Sale (POS) untuk laporan jualan dalam masa nyata. Selain itu juga, sistem Enterprise Resource Planning (ERP) digunakan untuk laporan inventory dalam masa nyata, dan pembelian bahan perlu diperuntukkan dengan lebih berhati-hati. Terdapat beberapa pasaran yang telah ditembusi oleh Secret Recipe, iaitu pasaran Singapura, Thailand, Malaysia, China, Filipina, Brunei dan juga Australia. Latar belakang syarikat Secret Recipe Cakes and Cafes yang berhak menjalankan perniagaan sebagai Secret Recipe bermula tahun 1997. Syarikat juga mendapat persijil halal yang diberikan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, iaitu JAKIM. Syarikat mempunyai cawangan antarabangsa di Singapura, Indonesia, Thailand, China, Brunei, Kemboja, Myanmar dan juga Maldives. Seterusnya adalah analisis SWOT. S iaitu strength atau kekuatan. First ialah jenama atau brand di mana Secret Recipe mempunyai logo yang mesra dan mudah diingat. Walau bagaimanapun, reka bentuk jenama tersebut tidak dapat ditiru oleh pesaing-pesaing di luar. Jenama Secret Recipe telah mendapat kekuatan dan nilai di pasaran yang telah menarik ramai pelabur dan pelanggan. Seterusnya, pemasaran atau marketing. Mereka memiliki strategi yang berbeza di mana mereka menggunakan pelbagai platform untuk mengiklankan produk mereka. Secret Recipe juga berorientasikan pelanggan di mana membuat kek dan menu mengikut majlis khas seperti Hari Ibu. W merujukkan kepada weakness atau kelemahan. Pertama adalah dari segi harga, di mana pelanggan sasaran mereka adalah golongan berpendapatan sederhana dan tinggi. Kerana Secret Recipe terdiri daripada makanan premium. Oleh itu, golongan berpendapatan rendah tidak dapat membeli. Selain itu, kaki tangan atau staf, franchisee lebih suka melaksanakan latihan kaki tangan mereka sendiri. Ini menyebabkan Secret Recipe mengalami ketidakcekapan dalam operasi perniagaan, dan Secret Recipe juga menghadapi kerugian masa kerana perlu menghabiskan lebih banyak masa melatih kaki tangan mereka untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan. O iaitu opportunities atau peluang. Oleh kerana permintaan terhadap Secret Recipe adalah tinggi, jadi mereka berpeluang untuk mengembangkan perniagaan. Sebagai contoh, Secret Recipe boleh mengeluarkan kek dalam bentuk kek circle di mana dapat menarik minat dan lebih ramai pelanggan untuk cuba makanan baru. Selain itu, Secret Recipe juga berpeluang untuk melayani pasaran yang lebih besar dan meningkatkan keuntungan dengan mencuba perkara baru. Jadi, ia akan membantu meningkatkan produktiviti mereka. Akhir sekali adalah T iaitu tricks. Secret Recipe menghadapi ancaman pengurusan sisa makanan, iaitu masalah ini akan timbul apabila Secret Recipe tidak dapat menjual kesemua kek. Oleh itu, Secret Recipe juga perlu mencari penyelesaian terbaik untuk menguruskan sisa makanan tersebut. Secret Recipe dikelilingi oleh restoran makanan segera seperti KFC, McD. Ia menjadi satu ancaman kerana menyediakan makanan dalam jangka masa yang singkat, di mana Secret Recipe menyediakan makanan menggunakan kaedah masakan konvensional yang lebih kerap. Seterusnya, saya Fatimah binti A. Karim akan membentangkan mengenai objektif pemasaran produk baharu. Objektif yang pertama ialah memberikan kelainan dan keunikan yang baharu untuk menarik minat pelanggan, di mana struktur serta bentuk kek adalah seperti aiskrim batang yang dinamakan popsicle, tetapi ditukarkan kepada cakecycle, di mana kek yang sebenar akan dihancurkan dan diletakkan di dalam pelbagai bentuk acuan dipilih, dan akhirnya disaluti oleh coklat yang dicairkan untuk mengukuhkan lagi struktur dan bentuk kek tersebut. Kedua, warna dan lapisan kek yang berwarna-warni seperti pelangi atau rainbow ini akan dapat menarik pelanggan untuk membeli cakecycle. Objektif yang kedua iaitu memperkenalkan cakecycle secara menyeluruh kepada pelanggan, di mana membuat iklan serta video untuk mempromosikan cakecycle di pelbagai platform seperti di media sosial, papan iklan dan sebagainya.
Yang kedua, mengupah orang-orang terkenal seperti selebriti dan influencer untuk memperkenalkan Capsicle kepada orang ramai. Objektif yang ketiga pula mengikuti selera dan citarasa pelanggan, iaitu memperkenalkan Capsicle di dalam perisa kek yang paling dikegemari dan mempunyai jualan tertinggi di Secret Recipe, iaitu kek Real Velvet. Yang kedua, Capsicle boleh didatangkan dengan perisa yang menarik perhatian pelanggan tempatan semasa sambutan-sambutan yang tertentu seperti sambutan Hari Kemerdekaan. Secret Recipe boleh mengeluarkan perisa kek yang tradisional seperti perisa pandan dalam masa yang terhad sahaja. Assalamualaikum, nama saya Amrul dan saya akan menerangkan tentang segmentasi pasaran. Segmentasi pasaran adalah satu kaedah pembahagian jumlah pasaran kepada kumpulan homogen yang lebih kecil. Ianya dapat membantu perniagaan seperti Secret Recipe untuk melaksanakan strategi pemasaran mereka. Ia juga sangat efektif bagi mendapatkan segmen yang mempunyai saiz bilangan pelanggan dan kuasa membeli yang signifikan agar perniagaan dapat keuntungan. Baiklah, segmentasi yang pertama adalah segmentasi geografik, yang mana ia adalah pembahagian kumpulan berdasarkan lokasi mereka. Dan pemboleh ubah yang pertama adalah saiz pasaran, yang mana Secret Recipe akan mensasarkan kawasan yang mempunyai penduduk tinggi dan juga padat. Dan di Malaysia, contohnya seperti Selangor, Sabah dan juga Johor. Bagi produk Capsicle ini, kami akan mensasarkan di kawasan Selangor terlebih dahulu. Pemboleh ubah yang kedua adalah kawasan ataupun region, yang mana permintaan di setiap kawasan ini berbeza disebabkan oleh faktor seperti tingkat pendapatan dan juga budaya. Semestinya, Secret Recipe akan mensasarkan kawasan yang mempunyai penduduk berpendapatan tinggi seperti di Selangor, contohnya Sepang, Gombak dan juga Petaling. Segmentasi yang kedua adalah segmentasi demografik, yang mana pembahagian kumpulan berdasarkan pemboleh ubah demografik seperti umur. Kami akan mensasarkan pelanggan dari kalangan kanak-kanak, remaja dan juga dewasa. Kanak-kanak kerana tidak dinafikan mereka suka akan manisan, remaja pula suka akan keunikan dan juga pembaharuan. Maka produk seperti Capsicle yang membawa konsep baru gabungan antara aiskrim dan juga kek pasti dapat memenuhi cita rasa mereka. Yang ketiga, dewasa kerana mereka sudah mempunyai wang ataupun punca pendapatan sendiri untuk memenuhi kemahuan mereka. Pemboleh ubah yang kedua adalah pemboleh ubah tingkat pendapatan. Dan seperti biasa, Secret Recipe akan mensasarkan golongan berpendapatan sederhana dan tinggi supaya mereka dapat meletakkan harga yang sedikit mahal berbanding kedai-kedai yang lain. Segmentasi yang ketiga adalah behavioral segmentation, yang mana pembahagian kumpulan berdasarkan individu yang mempunyai kelakuan yang serupa seperti kesetiaan jenama. Oleh kerana Secret Recipe telah bertapak sejak 1977, mereka perlu memanfaatkan kesetiaan pelanggan kepada jenama Secret Recipe dengan mensasarkan Capsicle ini kepada mereka. Strategi pemasaran yang pertama adalah produk. Produk merujuk kepada produk atau perkhidmatan yang dijual oleh perniagaan untuk sasaran pelanggan. Oleh kerana Secret Recipe cukup popular baik dari golongan yang muda atau yang tua, maka satu inisiatif telah dibuat untuk memperkenalkan Capsicle. Capsicle ini adalah satu kelainan yang terdapat pada kek dalam pasaran ataupun dalam arti kata mudah, ia adalah satu inovasi dalam pembuatan kek. Hal ini kerana ia dicipta dalam acar berbentuk aiskrim, popsicle mold, dengan diselaputi oleh coklat, iaitu coklat shell. Capsicle ini diperbuat dengan mengisi coklat ke dalam acuan aiskrim, iaitu popsicle mold, kemudian diisi dengan gula-gula keras, hardened candy shell, beserta dengan campuran kek dan frost. Inti kepada Capsicle ini adalah crumble kek ataupun kek yang dihancurkan yang dibentuk dalam acuan berbentuk aiskrim. Dari segi pembungkusan, kita akan mengekal identiti Secret Recipe, iaitu logonya dan warnanya. Akan tetapi sedikit pengubah suara telah dibuat, iaitu dengan mengecilkan sedikit ke kotak supaya Capsicle ini kekal dalam posisinya walau apa jua keadaan. Untuk atribut produk, faktor warna, saiz, corak, berat dan rasa diambil kira. Pengenalan kepada corak ini adalah corak yang bersifat minimalis ataupun sederhana supaya ia dapat menggalakkan lagi pembelian dalam kalangan masyarakat. Oleh kerana Capsicle ini adalah kecil, maka beratnya hanya 45 gram sahaja. Dan dari segi pemilihan rasa kek ini, kita akan memperkenalkan kek Red Velvet yang cukup popular di kafe Secret Recipe dan juga kek pelangi sebagai salah satu inti kepada Capsicle ini. Oleh itu, melihat kepada
Kesesuaian reka bentuk kek Secret ini, ia mampu untuk menebus pasaran yang sedia ada kerana bentuknya yang unik dan mempunyai variasi dari segi corak dan pilihan. Baiklah, strategi pemasaran yang kedua adalah harga. Harga adalah amount yang diperlukan untuk membeli sesuatu barang atau produk. Faktor yang diambil kira dalam menawarkan harga produk termasuk kos, potensi, permintaan dan persaingan dalam pasaran. Oleh itu, harga yang ditawarkan di pasaran bagi seunit kek Secret adalah RM12 dengan ukuran 2 inci lebar, 2,5 inci panjang dan ketebalan adalah 1 inci. Hal ini telah mengambil kira faktor kos bagi penghasilan sebuah kek Secret iaitu RM4.80 bagi seunit dengan menganggarkan bahawa ia mempunyai permintaan yang tinggi dalam pasaran. Kebiasaannya, harga produk di Secret Recipe akan dinaikkan markup sehingga 250% daripada harga kos. Hal ini bagi membolehkan ia menampung kos overhead yang dihasilkan untuk mengendalikan perniagaan. Selain itu juga kita menyediakan kek bersama kek Secret sebagai satu set lengkap dengan bermula harga RM200 dan ke atas. Peredaran terbahagi kepada dua iaitu lokasi dan saluran peredaran. Bagi lokasi, perniagaan perlu mengambil kira beberapa faktor sebelum memulakan perniagaan iaitu tahap kepadatan penduduk. Yang kedua ialah pendapatan penduduk. Hal ini kerana semakin tinggi kepadatan penduduk, semakin besar potensi pasaran perniagaan. Jadi mengikut daripada laporan perangkaan demografi, 3 negeri dengan komposisi penduduk tertinggi pada tahun 2020, yang pertama ialah Selangor, yang kedua ialah Sabah, yang ketiga ialah Johor. Oleh itu, dengan memilih lokasi perniagaan di negeri Selangor merupakan langkah pertama dalam memilih lokasi perniagaan. Yang seterusnya ialah pendapatan masyarakat di sekitar lokasi perniagaan. Disebabkan harga kek Secret yang agak mahal, pemilihan lokasi dengan penduduk yang berpendapatan tinggi agak penting kerana terdapat hasil kajian menunjukkan semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi kuasa beli rakyat. Jadi mengikut daripada laporan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, Sepang merekodkan purata pendapatan tertinggi diikuti dengan Petaling dan Gombak. Jadi pemilihan lokasi cawangan pertama boleh dilakukan sama ada di daerah Sepang, Gombak ataupun Petaling mengikut faktor-faktor lain seperti harga sewa kedai, kemudahan dan sebagainya. Bagi saluran peredaran pula, perniagaan boleh melakukan secara jualan langsung ataupun ejen ataupun pasaran dalam talian. Bagi promosi pula, perniagaan boleh melakukan periklanan secara atas talian sama ada di Facebook, Instagram dan Twitter untuk mempromosikan produk kerana penggunaan media sosial di kalangan pengguna tempatan semakin meningkat setiap hari. Melalui sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Nielsen menunjukkan di mana hampir 64% pengguna di Malaysia terpengaruh pada tipe iklanan di media sosial. Ya, iklan yang dipaparkan perlulah menarik perhatian dengan menggunakan imej, video, font dan warna yang sesuai. Selain itu, perniagaan boleh melakukan giveaway supaya dapat memeriahkan akaun media sosial perniagaan. Contohnya dengan memberikan potongan harga 50% kepada peserta yang memberikan komen dan like terbanyak pada post perniagaan. Seterusnya dengan melakukan kolaborasi bersama pihak ketiga, contohnya dengan melakukan kolaborasi bersama JD & Friend dalam menghasilkan rekaan corak yang menarik. Hal ini dapat meningkatkan jualan kerana siri tersebut mempunyai ramai pengikut terutamanya dalam kalangan kanak-kanak. Perniagaan juga boleh menaruhkan diskaun pelajar kerana pelajar masa kini agak sukar daripada segi kewangan. Jadi dengan memberikan diskaun kepada pelajar, secara tidak langsung pelajar tersebut akan menghebohkan kepada rakannya yang lain tentang perniagaan. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi jumlah pelanggan pada masa yang akan datang. Akhir sekali, dengan melakukan diskaun jualan pada permulaan kek Secret dilancarkan, pembeli akan diberi diskaun sebanyak 30% bagi setiap pembelian dalam tempoh 1 minggu dengan syarat pembeli perlu membuktikan bahawa mereka mengikuti perniagaan di media sosial. Hal ini kerana kebanyakan pembeli tidak akan membeli produk yang tidak pernah didengari. Tambahan pula, pembeli lebih suka jika diberikan diskaun istimewa jualan. Terima kasih ya, thank you, I love you.